Ah. Ada nampak leaking? Oh, kasih cuci ya? So saya tukar ini gear sub oil seal sama starter oil seal. Starter oil seal. Tadi itu starter oil seal sama dengan gear sub. Boleh ya, Bos? No problem. Sorry. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya ni dekat kedai motor sebenarnya, melayankan anak saya. Dia punya apa tu, repair motor dia. So that hari ni ambil masa sikit sama-sama dengan budak-budak ni. Alright. Dengar ke suara saya? Boleh dengar? Boleh dengar? Clear suara saya tak? Ini dekat kedai motor ni. Nak tengok motor-motor ada. Thank you bro. Ini sama dengan kawan saya ni. Ni selalu saya minta repair kat sini. Tengah-tengah sibuk. Bos, say hi. Ini member. Kawan saya. Kalau nak hantar motor, boleh hantar motor kat sini lah. Okey. Boleh ke tak saya buat live macam ni? Nak check balik semula sama ada okey atau tak live ni. Minta tolong check. Please, sound clear ke tak? Clear ataupun tak sound. Kita akan berada di mana-mana sahaja. Hantar motor anak untuk servis. Saya tak check suara clear ke tak? Clear suara. Clear suara saya clear. Saya cuba pakai mic kat sini, takut dalam nanti tak berapa jelas. Dengar suara sound okey tak? Please respon. Ada sesiapa bersama dengan saya? Dekat sini hujan Hujan, saya tunjuk sekitar kat sini ni, clear kan ke sini. Okey, tengok hujan. Kawasan ni hujan. Okey. Alright. Semalam kita panas terik semalam. Hari ini hujan pula. Yalah, rahmat Allah kan. Daripada pagi dekat kawasan KL, kawasan Shah Alam, kawasan Subang, hujan lebat. Ni dah reda sikit lah. Okey, saya nak share something berkenaan dengan tajuk hari ni. Tajuk hari ni pada saya sangat bagus. Cuma hari ni keadaan tu nampak tak berapa cantik sangat kot kan, tapi okey lah kot. Sesekali kita buat secara yang tak berapa nak formal sangat. Kita berada dekat kedai motor ni untuk servis motor anak saya ni. Kita tak pakai wire suku, sebab wire suku kalau token ni cakap untuk orang yang bawa laju-laju. Pakai motor yang sangat konvensional, EX5. Okay. Alright. So dah saya dulu tahun 2005, 2006 dulu pun saya pakai EX5. Memang EX5 ni memang antara motor yang legend lah, motor lama lah. Tahun masa saya baru habis belajar dulu, tahun 2004
bukan, 1994. Masa tu kita pakai satu lagi motor Legend, motor apa nama dia, RXZ. Siapa pakai RXZ tu angkat tangan dulu. Okey. So kita bukan geng-geng rempit punya, pakai pun nak pergi balik semayang masjid, nak pergi kedai, senang nak makan ke kan, mudah. Okey, so kita teruskan sikit kita punya live hari ni. Sementara dengan you all nak pergi makan ke, nak rehat sekejap ni. So hari ni saya nak sharekan something berkenaan dengan apakah maksud strategi, apakah maksud strategi di dalam pelaburan dan juga di dalam trading. Sebab banyak orang bercerita tentang strategi, banyak orang cakap tentang strategi. Sebenarnya apa tu strategi? That's why saya fikirkan tajuk ni antara tajuk yang bagus untuk kita kongsikan, dengan mudah-mudahan dia membetulkan satu benda yang persepsi, this is a cabang of knowledge juga. Sebab utamanya macam contoh bila kita cakap dari segi macam selalu dalam trading, contoh dalam trading orang kata gunakan MACD, Moving Average Convergence Divergence. So itu adalah salah satu daripada tools untuk trade. Okey, contoh juga dia orang kata gunakan moving average pula, atau gunakan support and resistance SNR, itu pun adalah satu cabang di dalam trading. Ataupun dia orang katakan gunakan trade waktu news, itu pun satu juga cabang. Tapi dalam banyak-banyak tu sebenarnya dia ada dia punya strategi. So apa tu strategi dia? Strategi ni yang menentukan kita punya kejayaan. Saya selalu cakap tentang benda ni, tentang strategi ni. Macam mana senang kalau kita nak cakap tentang kalau kita nak menang di dalam pertempuran. Kalau dulu zaman-zaman dulu khalifah dulu ke kan, zaman kita tak payah banyaklah bagi sesiapa yang pernah pergi ke umrah dulu, kita boleh cakap kalau mestinya pernah pergi ke satu bukit Perang Badar dekat sana. So biasa dekat sana dia orang akan cerita tentang adanya bukit, macam mana serangan tu berlaku kan, adanya pasukan pemanah, adanya pasukan untuk yang berkuda. So itu adalah strategi sebenarnya, strategi. So strategi ada juga Rasulullah pernah buat juga dia punya canal apa tu nama dia, macam perang khandak, dia buatkan satu terusan untuk membolehkan pihak musuh tidak dapat masuk dekat kawasan tu. Jadi dia buatkan canal, buatkan parit yang besar. Jadi kalau kuda melompat pun kuda tak boleh masuk. So itu antara strategi, strategi. So kita kena faham strategi ni yang akan memberitahu pada kita inikah yang membolehkan kesesuaian untuk diri kita ataupun orang lain untuk kita nak trade. Dia juga sama, senang cakap dekat dalam pelaburan ataupun investment dan juga dalam trading, benda yang sama. Dia perlukan cara macam mana untuk membolehkan kita nak enter into the market. Semudah contohlah macam ni, kalau kata macam kita cakap strategi kita beli pada waktu rendah, macam beli emas fizikal, beli pada waktu rendah, jual pada harga yang tinggi. Okey, itu strategi. Tapi cara macam mana cara kita nak masuk, dia mesti ada tools. So tools tu akan kita gunakan. Macam contoh nanti dekat dalam you akan tengok dekat dalam saya punya ebook, ebook emas nanti yang akan keluar tak lama lagi, InsyaAllah kita tengah berusaha untuk menyiapkannya. Dalam tu saya akan tunjukkan strategi macam mana in and out, macam mana strategi untuk kita nak masuk dengan menggunakan tools. Contoh yang saya gunakan saya punya indikator. Jadi kita boleh nampak clear. Nanti you akan nampak, saya baik tunjukkan contoh-contoh macam manakah kita beli pada harga rendah, macam mana kita menjual pada harga rendah, macam mana cara nak kirakan keuntungan, macam mana risk yang kita tanggung. So yang ni yang sebenarnya yang kita namakan sebagai strategi. Okay, thanks for watching tuan-tuan semua sekali yang bersama-sama dengan saya. So sebenarnya saya ni dekat kedai motor sebenarnya, tengah hantar anak saya punya motor ni untuk datang tukar pasal ada leaking dia punya motor. So dia tak tahu macam mana nak cakap dengan toki kedai ni. Dah lama saya kawan dengan dia.
So cerita dengan dia baru tahu macam mana cara nak tackle masalah tu lah. Dan kita dipendekkan cerita lah tadi ni. So semua sekali akan ada strategi. Strategi yang ni yang akan memberikan kita kesan sama ada kita punya pelaburan atau trading kita akan berjaya atau tak. Ini juga akan beritahu kepada kita sama ada kita perlu adjust kita punya strategi ni, sama ada ianya berkesan untuk kita. Sebab tak semua strategi sama. Contoh kalau contoh pelaburan hartanah, ada orang sesuai untuk beli under construction, maknanya beli waktu launch, masa launch, rumah launch tengah baru buka, dan selepas daripada tu tunggu sehingga siap. Bila siap, jual. Ada strategi macam tu. Ada pula orang kesesuaian dia beli yang lelong. Macam contoh harga apartment katakan, flat katakan, harga dia 100,000. Dengan harga lelong tadi, you dapat beli dengan harga 50% discount waktu lelong. So perlukan duit sekian banyak. So lepas dia katakan refurbish sikit-sikit, dan kemudian dia dapatkan buyer ataupun dia dapatkan tenant. Itu pun strategi. So strategi ni dia perlu diperhalusi. Secara umum yang saya boleh cakap dari segi strategi ni, kita kena tahu bila strategi ni dia berkait dengan timing. Dia bila masuk dan bila keluar. Itu strategi. Dia tak boleh kata benda tu open. Sebab contoh katakan orang kata dia nak contoh emas, dia kata okey beli bila masa. Itu strategi, bukan strategi, itu adalah menyimpan emas. Contoh kata okey, katakan ada orang tu cakap saya beli emas bila-bila je, bila harga naik pun saya beli, bila turun saya beli. Itu bukan strategi, itu hanyalah teknik menyimpan, bukan dalam elemen pelaburan. Elemen pelaburan dia mesti ada strategi, dia mesti akan ada teknik yang tertentu. Teknik dan juga strategi tu almost lebih kurang sama lah, boleh kita kata sama. Dia almost similar, dia punya kaedah dia tu untuk membolehkan kita faham kaedah tu untuk kita nak apply. Dan macam saya cakap tadi, tak semua keadaan situasi strategi itu sesuai untuk sendiri. Contoh macam ni lah saya ambil. Kalau macam contoh trading lah, trading katakan anda buat trade stock market katakan, saya nak check suara saya okey atau tak, clear ke suara? Minta tolong komen, bagi saya heart, bagi saya love, bagi saya thumbs up, dan minta tolong share juga live ni. Sebab tajuk ni pada saya tajuk yang bagus untuk kita sedar. Sebab strategi macam-macam. Dalam trading sendiri ada 1,001 strategi. That's why sehingga peringkat dikatakan bahawa tidak ada satu pun strategi yang membolehkan benda tu total loss, total tanpa ada rugi punya, tak ada. Ataupun dia panggil strategi yang heaven, ataupun memang tanpa loss lah punya strategi. Dia tak ada macam tu. Dia akan ada benda yang mesti ada untung, ada rugi. Dia mesti akan ada untung, ada rugi. Tapi ratio antara rugi dengan untung tu kita nak perlukan lebih banyak untung berbanding dengan pada rugi. Yang ni yang kita nak kena pastikan. That's why tak boleh setiap orang. Kadang-kadang ada orang kata tak sesuai untuk keadaan strategi tu. Yes, kita sesuai. Kita faham situasi ni, sebab kadang-kadang macam dalam kelas juga saya sebut juga, kadang-kadang benda tu dia orang dah masuk kelas, dia orang dah cuba, tapi benda tu tak sesuai dengan diri kita. Kadang-kadang tak sesuai, maknanya contoh dia terlampau sibuk sangat, jadi tak sesuai strategi untuk intraday atau scalper kepada dia. Dia pergi kepada mid term ataupun long term. Semua tu kena pada diri mereka sendiri. Okey, saya ada satu soalan daripada Encik Ahmad Green. Dia kata bagaimana nak tahu strategi mana yang baik untuk kita sekiranya seorang trader tu mencari strategi untuk diri sendiri. Oh, this is great question. Okey, sangat-sangat bagus. Terima kasih pada Encik Ahmad Green. Saya suka soalan ni, sangat-sangat bagus. Sebab ramai orang mencari, akan tetapi kadang-kadang dia tak nampak yang kesesuaian tu ada pada dia. So dia langgar je. Perkara yang paling penting sekali adalah mereka kena kenal diri dia. Okey, untuk menjawab soalan tadi tu, anda kena kenal diri anda. Dari segi masa anda, fun anda, kenal masa maksud je kita ada komitmen lain ataupun tak.
Kadang-kadang tak ada komitmen pun, contoh suri rumah tangga. Kadang-kadang dia rasa dia okey, dia apa tu, sepanjang masa dia free, tapi tak, sebenarnya dia ada masa untuk uruskan anak dia, untuk suami dia, untuk rumah dia. So dia kena cari allocation masa. Masa yang ni nanti saya tak suka nak approach orang, nak push dia orang tukar totally daripada apa yang dia ada pada masa sekarang. Jikalau mereka ada komitmen, macam contoh anda kerja sekarang, saya tak suka cadangkan pada anda stop kerja dan kemudian buat apa yang baru ni. Tak, dia bukan macam tu. Kita nak kena suitkan dengan apa yang dia sekarang. Jikalau berjaya, dan kemudian mereka baru boleh tukar kejaya jikalau benda ni dah selesa. Jikalau tak, sebab tak semua benda ni macam saya cakap tadi sesuai dengan diri sendiri. So pertama sekali kena kenal diri sendiri, kena kenal komitmen masing-masing. Yang kedua adalah mereka kena tahu komitmen mereka dari segi wang. Fund berapa banyak yang ada. Jikalau contoh anda ada komitmen, ada limited, katakan misalan anda limit lah, katakan dalam RM500 ke atau RM1,000 saja anda nak allocate untuk trade ni, dan definitely strategi anda adalah strategi yang berbeza, maknanya pergi kepada short term. Kalau anda ada fund yang besar, yes, baru kita boleh pergi long term sebab lot size. Itu ada cerita lebih detail lagi, saya tak nak pergi detail ke situ. Dia kena cermin diri dia. Dan yang ketiga, pertama tadi apa saya sebut tadi? Pertama, dia terkena ada masa dia kenal diri dia, apa komitmen kerja dia. Yang kedua is fund mereka, yang ni kita kena calculate by using dia panggil money management. Okey, yang ketiga mereka kena tahu knowledge yang mereka sampaikan, mereka dapat. Contoh dekat dalam sekejap 68. wah Over kat situ lah, biasa 85. itu sebab itu terbakar Tadi ni soket ini tu sudah belakang terbakar tak? dekor tu belakang aja lah. Okeylah, gantilah. Sorry, ada gangguan member ni. Dia cakap apa tu, motor ni dia terbakar lah, dia punya mentol. Okey, nak tengok ni. Tu motor, kedai motor ni kawan saya ni. Okey, saya dah lama buat kerja dengan dia ni. So Chinese. Okey, kita geng-geng semua orang kita kawan. Alright. Okey, sampai mana tadi saya cakap? Okey, yang ketiga adalah tahap ilmu yang mereka belajar. Kadang-kadang macam ni, anda tak ada masa, tiba-tiba anda pergi belajar dengan orang yang buat trading secara intraday ataupun scalping. So dia tak synchronize tau. Lepas tu kalau kata misalnya contoh pula anda banyak masa, anda belajar untuk swing pula, pun tak kena juga. Tak kena masa tu, benda tu tak synchronize. That's why di dalam kita nak memilih guru, dalam memilih ilmu, kita kena tahu macam mana kekuatan dia. Sebab setiap guru tu dia ada strength dia. Setiap guru dia ada ilmu yang dia pegang betul-betul. Ada dia punya tempat untuk dia nak betul-betul dia genggam lah. Dia macam dia hentam betul-betul lah. Itu dia punya strength dia. So kita kena tahulah guru ni apa dia punya kekuatan dia. Atau sama juga, selalu yang saya jumpa dari segi soalan tadi Encik Ahmad Green tadi, selalu saya jumpa kebanyakannya daripada student-student, mereka belajar daripada e-book, mereka belajar daripada YouTube, dan kemudian dia apply, dan akhirnya mereka rugi. So persoalan dia, di mana silap dia? Di mana silap sebenarnya yang mereka lakukan sehingga benda tu tidak ada tak dapatkan keuntungan, rugi. Itu je isu dia. Sebab dekat dah disebut, bila kita belajar kita kan ada guru. Sebab apa? Ilmu macam-macam boleh cari. Contohlah kita cakap Quran, Quran. Kita cakap cerita orang Islam, kita cakap tentang Quran. Quran, apa salah pada Quran? You baca Al-Quran, lepas tu baca terjemahan, you buat tafsiran sendiri. Boleh tak? Boleh. Tapi elemen dari tafsiran tadi mungkin anda akan membuat persepsi sendiri. Okey, faham dekat sini? So sama juga dekat dalam ilmu macam ni, ilmu cerita, ilmu buat duit ni, sama juga. So benda ni perlukan guru untuk guide kita, untuk membolehkan kita betul atau tak. Dia mesti ada orang yang akan cross check kita punya performance ni, kat mana kelemahan kita, kat mana kekuatan kita, di mana kesilapan kita. So sinilah dia punya kekuatan yang patut kita ada. That's why setiap orang mesti akan ada guru untuk mereka berjaya. Okey.
So part yang seterusnya, okey, saya sharekan 3 tadi kepada Encik Ahmad Green tadi. Hopefully benda tu menjawab persoalan anda. Disebabkan oleh dia macam ni, di dalam kita bercakap tentang pelaburan, dia sangat luas. Contoh macam ni tadi saya sebut tadi tentang stock market. Saya ingat pada tahun 2014 dulu kita pernah, saya dan tim saya kan, kita ramai-ramai buat roadshow cerita tentang macam mana untuk nak membeli stok pada waktu dia panggil breakout. Breakout makna breakout je, kita pasang signal breakout, lepas tu kita buy. Okey, pada mulanya ianya sesuai, akan tetapi apabila most of the market player ataupun orang yang masuk dekat dalam market tu, mereka ada dia panggil ciri-ciri yang sama. Maknanya breakout buy, breakout buy, breakout buy. Maknanya buy high, sell higher. Itu dia punya, itu strategi, maksud strategi itulah. Okey, akan tetapi apabila berlangsung mula-mula profit, yes, akan tetapi selepas beberapa ketika ada orang telah menukar strategi ni atau mereka menggunakan strategi ni untuk take profit. Apabila market breakout saja, masa tu mereka sell. So ramai akan mengalami kerugian. Maknanya mereka keluar daripada market apabila breakout. So strategi tu dia dah tak sesuai. Strategi dah tak boleh guna pakai. So inilah yang memainkan peranan kita. Kita kena faham situasi di sini, bahawasanya kita kena suitkan tadi strategi dengan masa pula, dengan keadaan semasa. Contoh sikit hari lagi insya-Allah kita akan jumpa dengan market akan super bullish sikit hari lagi. Ni tengah sideway, almost sideway. Gold tengah dekat sideway kan. Minyak pun dah itu hari baru turun. Dow Jones pun naik balik semula. So almost saya jangkakan Dow Jones akan membuat satu leg lagi naik kenaikan. Gold pula kemungkinan besar akan turun. So dia akan bermain-main di sini. So maknanya kalau nak cakap dari segi market akan crash, masih belum lagi insya-Allah, belum lagi. Mereka akan ada room untuk bermain-main lagi. So dalam kes yang macam ni kita faham bahawa kita faham bahawa akan datang ni market akan super bull. Bila market fly lagi, kita boleh menggunakan strategi ni. Tapi kena ingat, kita kena suitkan balik semula dengan tools. Strategi yang bagus dia mesti datang dengan tools. Saya ulang balik semula. Strategi yang bagus dia mesti datang dengan tools. Dia tak boleh tengok-tengok macam tu candlestick, dia tengok market macam ni jadi. Tak ada, tak boleh. Contoh macam nak cakap juga macam ni lah. Kalau cerita macam susah kita nak cakap tentang trading, sebab saya tak tahu crowd yang saya bercakap ni adakah mereka sama tentang gold trader ke, ataupun mereka daripada stock market ke, atau emas physical ataupun property. So saya ambil range yang besar semua sekali. Contoh macam ni lah. Apabila anda contoh tadi, saya ambil contoh tadi untuk property, untuk beli rumah lelong. Anda kena faham tentang rumah lelong, mesti ada satu tools yang membolehkan apabila nak beli rumah lelong tadi, berapa yang harga yang patut, yang dia punya bottom ataupun ceiling yang anda akan ada, supaya apabila anda beli rumah ni, anda bukan beli pada harga yang tertinggi. Sebab of course lah rumah lelong dia mesti ada ceiling dia. Kalau tak, jenuh lah kita nak pergi bid on the highest. Last kali kita dah tak boleh tahan, memang harga tu akan tinggi lah. Jadi let go je lah benda tu. Faham So kita kena ada satu tools yang beritahu kepada kita this is the limit untuk kita nak bid harga. Sama juga undercon, kadang-kadang ada banyak tools yang dia guna pakai. Contoh kita tahu bahawa harga dekat sekian, yang tu ada discounted price, macam-macam lah kan. Ada legal fee pun free, ada diskaun untuk bumi, segala-galanya. Akan tetapi sampai satu masa kita akan ada satu tools yang memberitahu kepada kita juga yang market ni harga ni sebenarnya memang betul-betul rendah atau harga ni adalah tinggi. Dan kadang-kadang strategi ni juga kita kena tahu bahawa market ni, rumah ni dah on the higher side. Maknanya dia dah kira dah segala-gala yang dia bagi diskaun tadi adalah sebenarnya on the higher side. Yang harga ni sekarang ni adalah harga yang dipanggil sebagai market value betul. So bila kita rumah tu siap another 1 year, kita tengok pula harga tu pun tak boleh pergi dah. Ini pun satu isu. That's why bila kita nak cakap dari segi investment, kita kena ada satu tools, kita kena ada group untuk mendapatkan tools tadi, untuk mendapatkan kita punya opinion, untuk membolehkan benda tu kita buat betul atau tak. Alright. So balik semula tadi, saya nak kaitkan dengan sikit emas. Emas, macam mana cara kita nak lihat
keadaan. Strategi yang paling senang sekali tentang emas contoh emas. Nanti satu saya nak tunjuk macam mana strategi yang kita boleh beli emas dengan gunakan Arahnu. InsyaAllah saya akan buat satu live berkenaan dengan benda ni, dan kita dalam proses juga nak siapkan satu e-book berkenaan dengan Arahnu. Sebab yang ni memang paling top. InsyaAllah saya rasa dalam tahun ni strategi ni paling best sekali. So nantikan benda tu okey, supaya supaya anda boleh dapat satu guidance. Tu tadi guide. Sebab kita tengok current market 2020 ni ada something you kena faham. InsyaAllah strategi yang kita guna pakai ni, yang mana kita dah buat dulu, benda tu akan berulang balik. Tapi kita kena tengok timing ni. So macam mana yang tadi saya cakap dari segi macam Arahnu tadi tu. Okey, kita biasanya kita kata beli emas, letak dekat Arahnu, dapat duit, beli emas lagi. Dah beli, lepas tu dapat beli emas, pergi Arahnu, dapat duit, beli emas lagi. So kita akan buat. Akan tetapi sampai bila benda nak stop? Masa bila pula kita nak kena tebus balik semula kita punya emas, dalam tempoh 6 bulan ke, setahun ke, atau another 6 month ke? Sama ada boleh cover atau tak yang kita punya duit ni tadi. So strategi tidak akan berjalan begitu tanpa kita ada tools, tanpa kita akan ada kita benda yang kita pegang, kita tools lah untuk membolehkan kita tahu yang benda ni, this is the right time, this is the right price yang untuk kita buat. Alright, so terima kasih for watching. Nanti insyaAllah kita akan berjumpa lagi dekat dalam siri live kita yang lain. Dan tolong pegang cakap saya bahawa setiap satu yang anda buat pastikan ada strategi macam mana nak menyerang, dan strategi macam mana nak keluar. So conclusion daripada saya, strategi yang bagus adalah strategi yang membolehkan kita kenal kita punya entry point. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah entry untuk exit point. So 2 E. Dekat kita pernah keluarkan 2 buku tentang 2 buku e-book tentang 2 E. Satu entry, satu exit. Okey, ni. Dan kemudian kita akan beritahu, kita akan kena cari point di manakah lot size yang penting untuk membolehkan kita tahu kita punya risiko yang ada. Alright, insyaAllah jumpa lagi di lain masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.